sejahtera, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Gigi Ahmad. Dan Sabtu lalu dilaporkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan meningkatkan keupayaan 20,000 golongan belia untuk menjadi sukarelawan berdaftar Tahun Harapan. Menterinya Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata setakat ini terdapat kira-kira 11,000 sukarelawan belia berdaftar. Dan katanya kerajaan turut menaikkan allowance sukarelawan secara one-off iaitu dari RM150 sehingga RM400 dalam Belanjawan 2021 bagi menggalakkan golongan muda menyertai sukarelawan. Gigi. Ya, dan bersempena Hari Sukarelawan Antarabangsa yang telah ditetapkan pada bulan ini iaitu 5 Disember oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, kita akan melihat beberapa sisi lain sukarelawan. Pertama, bukan sahaja memperkasakan golongan belia untuk membantu mereka yang memerlukan, tetapi ada juga sukarelawan yang terdiri daripada golongan orang kurang upaya atau OKU yang turun padang untuk melakukan kerja amal ini. Kita nak mengupas mengenai perkara ini. Bersama kita di talian Skype adalah Hamidah Hassan, Naib Pengerusi Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Sunjang Malaysia MASA, dan juga Encik Hakimi Hassan, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Orang Buta Malaysia. Kita mulakan dengan Encik Hakimi. Selamat pagi untuk kedua-duanya sebelum itu. Selamat pagi. Ya, Encik Hakimi, peranan sukarelawan dalam Yayasan Orang Buta Malaysia, berapa orang mereka kesemuanya dan apa mungkin tugas yang digalas mereka? Terima kasih kepada Esra Awani kerana menjemput saya sebagai salah seorang yang panel pada hari ini. Sebenarnya kesukarelawanan ini ianya telah bukan sekadar kepada belia non-OKU, tetapi sekarang juga telah banyak dianggotai oleh golongan OKU. Bagi yayasan sendiri, kita sebenarnya memang menggalakkan ramai di kalangan OKU, khususnya OKU Pelihatan, untuk turut sama-sama menjadi sukarelawan. Sebagai contoh, beberapa bulan yang terbaru ini, kita telah menyampaikan sumbangan bantuan makanan asas kepada OKU Pelihatan seluruh negara. Dan bagi penyediaan barangan, penghantaran ke seluruh negara, kita turut melibatkan OKU Pelihatan. Untuk makluman semua, OKU Pelihatan ini terbahagi kepada 3 kategori asas, iaitu kita panggil B1, B2 dan juga B3. Iaitu B1 ni mereka yang mempunyai kebutaan penuh, 2 dan juga B3 ini mempunyai kadar rabun yang ditetapkan. Ketiga-tiga golongan ini pun turut membantu memberi perkhidmatan dalam kesukarelawanan. Contohnya mereka packing barang dan juga mengangkut barangan ke seluruh negara. Kita bermula daripada Pulau Pinang, Kedah, Perak ke seluruh Semenanjung. Macam semalam ni kami baru balik daripada Johor. Kita telah melawat ke 4 daerah, iaitu kita telah menyantuni ataupun menyampaikan bantuan kepada 100 buah keluarga asnaf OKU Pelihatan. Jadi mereka pun terlibat secara aktif di dalam kesukarelawanan ini. Ya. Baik, Puan Hamidah, kita lihat antara peranan MASA ini adalah untuk memperkasakan dan mengupayakan individu yang mengalami kecederaan saraf tunjang ataupun spinal cord injury ini. Boleh huraikan sedikit apa tugas-tugas sukarelawan di sini? Baik, terima kasih Esra Awani kerana memberi kami peluang untuk bersama-sama dalam slot pagi ini. MASA ataupun Malaysian Spinal Injury Advocacy Association merupakan sebuah pertubuhan yang berdaftar di bawah ROS, dan pertubuhan ini sebenarnya masih baru, pada tahun 2018 ditubuhkan, yang sebenarnya bertujuan untuk memberi advokasi kepada orang ramai tentang isu-isu OKU, terutamanya bagi mereka yang mempunyai kecederaan saraf tunjang seperti kami, iaitu mereka sama ada disebabkan oleh kemalangan maupun disebabkan oleh penyakit
dialami oleh mereka lah. Dan ahli dalam pertubuhan ini adalah merupakan rata-ratanya mereka yang OKU lah, dan mereka ini digelar sebagai ahli biasa, dan kami juga mempunyai ahli bersekutu iaitu terdiri daripada medical officers, terapis dan sukarelawan-sukarelawan lain lah yang terdiri daripada able-bodied. Jadi antara lain persatuan ini adalah bertujuan untuk memberikan peer support group kepada golongan ini, di mana mereka ini bukan lahir sebagai seorang OKU, tetapi oleh kerana kemalangan ataupun penyakit itu tadi yang telah menyebabkan kecederaan kepada saraf tunjang mereka, maka mereka menjadi seorang OKU. Jadi antara aktiviti yang kami laksanakan adalah untuk memberi sokongan socio-emotional support kepada ahli-ahli kami, kerana kami berada dalam peers yang sama, terutama dalam situasi pandemik seperti ini. Kami tidak boleh keluar. Kami juga ada limitasi dari segi memberi bantuan untuk membantu rakan-rakan kami yang lain, tetapi pada itu kami memberikan sokongan support dari segi emosi untuk bukan sahaja bagi ahli-ahli ini bagaimana mereka mengadaptasi dengan situasi baru sebagai seorang OKU, tetapi juga dari segi bagaimana mereka untuk mengetahui hak-hak mereka sebagai seorang OKU, dan cuba untuk menyebarkan kefahaman kepada orang ramai tentang isu-isu OKU ini untuk diperhatikan, dan seterusnya sama-sama untuk kita inklusifkan di dalam masyarakat supaya kita juga boleh mempunyai peranan untuk membantu bukan setakat ahli tetapi juga kepada masyarakat di luar sana. Ya, Encik Hakimi, setakat ini bagaimana Encik Hakimi melihat sambutan dan kesediaan ramai melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarelawan? Adakah menggalakkan sambutannya ketika ini, dan juga bagaimana penglibatan sukarelawan belia dan OKU? Adakah ramai ketika ini? Buat masa sekarang ni memang kita maklumlah. Sebenarnya secara asasnya semua orang ni dia memang suka berkhidmat. Jadi kesukarelawanan ni memang telah bermula mungkin ratusan tahun dahulu lagi. Cuma apabila mereka hendak berkhidmat tu, kadang-kadang kita nampak mereka ni tak tahu ke mana mereka nak curahkan jasa dan bakti dia orang. Contoh yang paling mudah kita boleh tengok ketika penganjuran sukan-sukan besar seperti sukan SEA Games ataupun berlakunya bencana, bila ada berlaku kemalangan jalan raya. Jadi ramai yang membantu. Itu memang salah satu daripada cabang sukarelawan lah. Cuma bila kita cuba untuk menggalakkan mereka ini, perkara yang selalu terhalang adalah mereka sendiri tak nampak apakah kesukarelawanan ini satu perkara yang sekadar membuang masa ataupun menjadi hobi, mengisi masa lapang, ataupun boleh dijadikan satu kerjaya. Ini yang sesuatu saya rasa banyak lagi awareness yang perlu dilakukan kepada mereka supaya lebih ramai lagi belia-belia ataupun orang ramai menyumbang kepada kesukarelawanan ini. Memang kalau kita lihat sekarang ni ianya menjadi satu yang menggalakkanlah, dengan banyak yang membantu, banyak yang menyertai pelbagai program, sama ada non-OKU ataupun OKU. Saya nampak ini memang satu progres yang sangat baiklah. Ya. Cuma kita kena perjelaskan lagi, apakah itu kesukarelawanan, adakah ia boleh dilakukan bersama ataupun tiada kontrak, adakah ia bertoken ataupun tidak bertoken, adakah ianya boleh jadikan satu kerjaya. Jadi ini memang kena dipahalusi dan diterangkan lagi kepada masyarakat di luar sana.
Jadi bagi Ya. pihak Encik Hakimi sendiri, bagaimana nasihat yang boleh dikongsikan kepada anak-anak muda yang sedang menonton sekarang ini, boleh dijadikan kerjaya atau tidak? Kerana pasti ramai yang khawatir ingin menceburi dalam bidang kesukarelawanan ini tetapi takut adakah ini boleh jadi kerjaya ataupun mungkin sebagai part time, adakah ini akan membantu dalam CV mereka? Mungkin pandangan Encik Hakimi sendiri, apa yang mungkin boleh memotivasikan anak muda? Pandangan peribadi saya sebenarnya adalah begini. Uh, Kesukarelawanan ni adalah kita memberi perkhidmatan menyelesaikan masalah. Itu nombor satu. Kita membantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi belia-belia di luar sana boleh menyertai mana-mana NGO ataupun seperti kalau belia-belia Islam boleh menceburkan diri, mendekatkan diri dengan aktiviti masjid, surau, kemasyarakatan. Jadi di situ kita akan nampak bagaimana ianya beroperasi. Jadi bila kita berpengalaman dalam 2-3 program, kita akan nampak ianya suatu perkara yang boleh masa depan yang lebih baiklah. Sebenarnya menyelesaikan masalah ini adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Jadi kalau kita nak jadikan satu kerjaya, kita cuma fikirlah. Contohnya seperti macam kita boleh ambil satu NGO besar seperti Aman Palestin, Mercy, semuanya memerlukan kaki tangan yang sepenuh masa. Jadi sebenarnya itu adalah kerjaya. Jadi jangan bimbang tentang pendapatan. Sebenarnya memang setiap khidmat yang kita berikan tu memang ada rezekinya yang akan mengalir. Jadi saya menyerulah kepada belia-belia di luar sana untuk terus menyuburkan keinginan untuk menyumbang ataupun menabur bakti, berkhidmat kepada masyarakat. InsyaAllah bak rezeki ini dia akan datang dengan sendiri. Ya. Baik. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bercerita lagi mengenai Hari Sukarelawan yang disambut pada bulan ini bersama dengan Encik Hakimi dan Puan Hamidah. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi membincangkan Hari Sukarelawan yang disambut pada bulan ini, dan kita nak lihat sisi lain kesukarelawanan ini yang melibatkan golongan orang kurang upaya OKU dan juga anak muda semakin popular dalam kalangan belia. Kita lihat sejak kebelakangan ini. Kita nak teruskan perbincangan bersama dengan Puan Hamidah Hassan, Naib Pengerusi Masa, dan juga Encik Hakimi Hassan, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Orang Buta Malaysia. Puan Hamidah, kita lihat sepanjang pandemik COVID-19 ini, aktiviti sukarelawan cukup penting untuk mengisi kelompongan dalam penyaluran bantuan daripada pihak kerajaan. Sangat penting untuk memastikan mereka yang betul-betul memerlukan bantuan itu dapat terima bantuan akses makanan, barang keperluan ketika pandemik. Bagi Puan Hamidah sendiri, pada sambutan Hari Sukarelawan bulan ini dalam konteks pandemik, apa yang disambut dan patut diangkat bagi komuniti sukarelawan dalam Malaysia? Baik, pertamanya kita kena memahami apa sebenarnya makna sukarelawan itu. Kalau kita lihat definisi sukarelawan ini, saya suka nak takrifkan dia sebagai sama ada dia dijalankan pekerjaan sukarela, aktiviti menolong antara satu individu kepada individu lain atau antara satu kelompok di dalam kelompok yang lain. Ya, dia sama ada boleh dilaksanakan secara individu, secara kelab ataupun secara formal dalam bentuk organisasi itu tadi. Jadi kalau kita lihat dalam situasi pandemik ini kita melihat pelbagai aktiviti kesukarelawanan itu timbul. Keprihatinan manusia itu timbul di mana mereka berlumba-lumba untuk memberi pertolongan baik dari segi terutamanya keperluan barangan, keperluan asas kepada setiap individu isi rumah yang memerlukan pada masa pandemik di mana kita mengalami PKPB, PKPD dan sebagainya. Tetapi hanya mereka yang tertentu saja yang dibenarkan untuk
melangkaui lokasi PKPD itu tadi. Walau bagaimanapun, situasi ini menunjukkan bahawa keprihatinan itu ada. Unsur-unsur sukarelawan itu ada. Keinginan untuk menolong itu telah ada, ya. Tidak kurang, tidak ketinggalan golongan-golongan OKU ini juga tadi, ya. Kerana kita melihat satu kelompok yang besar, pandemik ini efek kepada semua, ya, memberi implikasi kepada semua orang, tak kira bangsa, agama, umur, paras kulit dan paras rupa kulit dan sebagainya. Dalam pada itu, golongan OKU juga tidak kurang untuk memberikan sumbangan mereka, ya. Kalau kita lihat ada golongan belia OKU yang aktif dengan aktivitinya untuk itu secara formal organisasi, ya, memberi latihan-latihan kemahiran secara maya. Ya, mereka mengadaptkan situasi pandemik ini tadi dengan teknologi, penggunaan digital secara virtual untuk memberi kemahiran kepada pendedahan dan kemahiran kepada ahli-ahli dan juga belia-belia OKU untuk membuat sesuatu perkara walaupun tidak secara fizikal, untuk melatih mereka bagaimana untuk berjinak-jinak dengan tanam-tanaman, untuk memberikan terapeutik dalam masa yang sama, juga boleh menjana pendapatan. Baik, itu dari aspek itulah, ya. Dan dari aspek yang lain juga kita boleh melihat golongan OKU ini juga boleh menyumbang dari segi kerana situasi pandemik menyebabkan kita duduk di dalam rumah sahaja, ya. Jadi situasi itu boleh mendatangkan tekanan, ya. Jadi emosi itu perlu kita jaga. Maka kita juga di masa melaksanakan pelbagai aktiviti secara maya, ya, secara virtual, seperti memberikan pendedahan tentang hak-hak, bagaimana OKU, bagaimana hala tujunya dalam situasi pandemik, bagaimana situasi accessibility kita, bagaimana keadaan ahli-ahli kita di luar sana, adakah mereka dapat dicapai dengan keperluan-keperluan, bantuan-bantuan keperluan asas ini atau sebagainya. Ya, jadi ini adalah perkara-perkara yang penting untuk kita lihat, ya. Kalau kita lihat tadi, Encik Hakimi menyatakan bahawa tentang pertubuhan sukarela ini, kita sama ada nak jadikan dia sebagai satu aktiviti yang boleh dijadikan sebagai kerjaya. Saya mempunyai pandangan yang berbeza, ya. Kerjaya ia, tetapi kita kena faham konsep sukarelawan itu. Kalau kita lihat, ya, pada tahun 2012 ada satu kajian World Living Index telah dilaksanakan oleh Charity Aid Fund, ya. Malaysia berada di tangga yang ke-76 daripada 160 negara yang dikaji tentang kesanggupan berkaitan sukarelawan. Sukarelawan ini adalah satu modal insan, ya, yang perlu kita tanam, yang perlu kita pupuk di seluruh kalangan masyarakat kita. Kita nak jadi seperti negara Jepun, ya. Negara Jepun di mana rakyatnya berlumba-lumba untuk membantu. Dia tidak memerlukan sebarang bayaran, ya. Jadi konsep itu kita kena perlu faham. Dia sama ada tuntutan agama, faktor budaya, faktor sejarah ataupun apa yang menyebabkan ciri-ciri sukarelawan itu tumbuh dalam diri seseorang. Contohnya seperti masa, oleh kerana kami mempunyai kecederaan yang sama, jadi kami mempunyai satu harapan dan juga satu aspirasi yang sama untuk memberi kesedaran tentang isu-isu OKU, dan juga kita ingin mendapat akses kesihatan yang sama seperti orang lain, dan juga memberi yang paling penting untuk menginklusifkan OKU ini di dalam masyarakat. Jadi sukarelawan ini sebenarnya besar peranannya. Dia menjadi tangan dan telinga, kaki dan tangan kepada agensi kerajaan untuk sama-sama membantu mengisi kelompongan yang ada. Contohnya seperti yang berlaku pandemik baru-baru ini. Kerajaan tidak dapat mencapai seluruh akar umbi mereka yang mempunyai masalah. Contohnya golongan minoriti seperti OKU. Tetapi golongan persatuan kami ini, contohnya seperti saya, seperti Encik Hakimi, boleh menampung kelompongan itu untuk memberikan maklumat, untuk menyalurkan, menjadi referensi kepada mereka-mereka yang tidak tercapai itu tadi, ya. Jadi inilah sebenarnya peranan-peranan sukarelawan itu tadi, ya.
dia boleh jadi secara formal seperti organisasi-organisasi besar seperti MBM, Malaysian Relief dan sebagainya yang menghantar misi-misi kemanusiaan ke luar sana. Dia menjadi satu badan yang mengumpulkan dari segi keuangan, dari segi tenaga, dari segi apa juga untuk membantu. Jadi konsep menolong itu kita kena faham ya. So, itulah sebenarnya spirit yang kita harus tanamkan di dalam sukarelawan itu tadi. Tanpa mengira bangsa. Sama ada dia orang OKU atau non-OKU, dia juga terus sama-sama boleh menyumbang untuk semua. Ya, Puan Hamidah, itu antara objektif atau visi yang ingin diangkat sempena dengan Hari Sukarelawan ini, dan antara lain Puan Hamidah juga turut menyatakan kelebihan ada sukarelawan OKU sama-sama dalam membantu OKU yang lain, tetapi kita nak tahu juga apa mungkin kekangan masalah yang dihadapi dalam memberikan perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan ketika ini. Baik, dalam suasana pandemik ini ya, kita mesti ada mempunyai kekangan. Banyak kekangan juga sebenarnya. Seperti ada perkara-perkara peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi ya. Kita tidak boleh turun pada seperti mana mereka yang dibenarkan ya untuk mencapai mereka-mereka yang memerlukan. Jadi oleh kerana itu kita memerlukan sukarelawan yang able-bodied untuk membantu kita bersama-sama untuk menghulurkan bantuan. Dalam masa yang sama, kita juga ingin membantu ahli-ahli kita. Tetapi capaian internet itu, akses jaringan itu akan mempunyai ada limitasi untuk kita capai kepada mereka. Contohnya kita nak bagi support dari segi emosi ya. Mereka mungkin tertekan, mereka mungkin tidak tahu apa yang perlu dilakukan, tidak ada sesiapa membantu dan sebagainya kan. Tetapi akses internet mereka terhad. Jadi kita sukar untuk berhubung dengan mereka. Jadi perkara-perkara ini perlu kita perhalusilah pada pendapat saya untuk kita sama-sama membantu dan betul-betul mencapai seluruh grassroots level ini, mereka yang betul-betul memerlukan, agar kita betul-betul dapat membantu mereka. Ya, bagi Encik Hakimi pula, apa contoh kekangan yang dihadapi sepanjang pandemik ini dan bergerak ke hadapan, apa yang diperlukan yayasan mungkin menjelang tahun hadapan ini, apa yang diperlukan untuk mengatasi cabaran-cabaran yang mungkin menjadi pengajaran sepanjang pandemik ini? Cabaran yang kita hadapi sepanjang tempoh PKP yang bermula pada 18 Mac yang lalu adalah untuk bagaimana untuk kita sampai ke setiap pintu OKU penglihatan bantuan yang kita nak berikan. Jika kita lihat kepada golongan sasar yang lain, maksud saya yang non-OKU, jika bantuan disampaikan di satu-satu pusat, contohnya seperti makanan asas, mereka boleh pergi ke pusat, beratur dan pergi ambil barangan yang disumbangkan. Begitu juga dengan golongan OKU yang lain yang mana ada accessible. Tapi bagi OKU penglihatan, kita hadapi masalah kerana mereka ini perlu dibantu untuk ke pusat-pusat pengumpulan makanan. Jadi bagi kami di Yayasan Orang Buta Malaysia, apa yang kita lakukan adalah kita menggunakan khidmat sukarelawan yang bermotosikal. Kita hantar bantuan makanan tu daripada Kuala Lumpur sampai ke Batang Kali, sampai ke Bantang Berjuntai, sampai ke Pelabuhan Klang. Jadi memang satu pengalaman barulah bagi sukarelawan yang terlibat dengan Yayasan Orang Buta. Cuma di masa hadapannya, apa yang kami jangkakan, kesukarannya bukannya adalah daripada segi perkhidmatan sukarelawan itu sendiri, tetapi adalah lebih kepada bagaimana untuk memulihkan kembali pendapatan OKU penglihatan ini kepada paras yang minima. Seperti contoh sekarang ni, mereka yang tergolong daripada sektor urut, basking, masih tidak boleh memberi perkhidmatan untuk mendapatkan perkhidmatan. Jadi bagi sukarelawan pula, kita jika dapat memberi perkhidmatan yang diperlukan, contoh seperti macam dengan golongan-golongan basking ataupun urut, jika pengamal perkhidmatan ini memerlukan sebarang bantuan
sebab semuanya mempunyai keperluan berbeza. Jadi kita di Yayasan Orang Buta Malaysia ini sentiasa terbuka untuk mendengar bagaimana sukarelawan kita ini dapat membantu dengan lebih efektif. Cuma pada masa sekarang ini kita hanya menumpukan kepada bantuan makanan asas ataupun keperluan asas kepada okey pelihatan yang terjejas. Sebab suka saya nyatakan di sini sebenarnya perkara yang paling asas iaitu keperluan asas itu masih lagi menjadi satu perkara yang besar. Jadi untuk membincangkan perkara lain itu sesuatu perkara yang lebih kepada arah tuju yang ditunjukkan oleh kerajaan. Ya, begitu. Ya, baik Encik Hakimi, kita telah mendengar penjelasan dari Encik Hakimi bagaimana kekangan yang dihadapi oleh para sukarelawan, khususnya sukarelawan OKU dalam membantu OKU yang lain ketika ini, dan kita tidak ada banyak masa dan rasanya itu saja yang kita dapat bawakan dan dalam perbincangan kita hari ini. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu, Encik Hakimi Hassan, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Orang Buta Malaysia, dan juga Puan Hamidah Hassan, Naib Pengerusi Masa, kerana sudi meluangkan masa membincangkan perkara yang apa yang boleh kita perkasakan peranan sukarelawan OKU dan belia ketika ini. Dan dengan itu, sekian saja Awani Pagi. Saya Jijak Ahmad. Dan saya Naila Huda. Terima kasih menonton. Salam hormat.